Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Pada kali ini, cikgu akan berkongsi mengenai masa itu bagaikan mata pedang. Masa itu bagaikan mata pedang. Okey, kita berbincang pasal masa. Berbicara tentang masa. Maka cikgu akan terangkan tentang maksud apa yang sebenarnya itu masa. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, masa itu membawa maksud waktu ataupun ketika. Mata ialah satu bahagian tajam pada alat pemotong, manakala pedang adalah senjata yang panjang bilahnya, biasanya tirus di hujung dan tajam. Anak-anak murid, ya, pendengar yang setia, kan, yang sanggup datang untuk mendengar perkongsian cikgu, ya, pada kali ini. Maka kita kena hargai masa. Kenapa, ya? Kenapa kita kena hargai masa? Okey, yang pertama, masa tidak boleh dijual beli. Ya, masa ni tidak boleh dijual beli. Masa tak ada di kedai, tak ada di pasar raya, ya, tak ada di mana-mana tempat. Ya, kerana emas itulah dia diibaratkan sebagai mata pedang, atau juga kita biasa dengar sebagai emas, kan, sangat berharga. Okey, yang kedua, masa tidak boleh ditukar ganti. Okey, contoh cikgu bagi macam ni. Okey, hari ni, hari ni kita hilangkan masa. Kita hilangkan masa, kita buat kerja yang sia-sia. Kita tak siapkan kerja sekolah. Kita tak bereskan tugasan. Kita tidak buat sesuatu yang sepatutnya kita buat. Kita buat benda lain. Okey, masa itu berlalu. Contoh kita buat benda sia-sia di waktu pagi. Maka masa petang akan berlalu. Masa pagi tersebut akan berlalu. Ia akan berganti, akan jadi tengah hari dan juga petang. Maka masa pagi tadi kita tak boleh gantikan dia dengan waktu petang. Sebab waktu petang adalah masa yang lain pula. Kita akan buat perkara yang lain. Maka dia tiada gantian. Okey, yang ketiga, masa yang hilang tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Contohnya semalam. Semalam kita tidak dapat menghadiri satu majlis ilmu. Majlis ilmu yang dibuat oleh penceramah, pendakwah kita. Kita tidak menghadiri sebab tentulah, contoh kita ada urusan, kita kurang sihat, kita mendahului sesuatu yang lain. Maka masa semalam itu, ceramah yang semalam itu berada di satu perkongsian ilmu pada masa itu, tak ada dah untuk hari ini. Masa yang semalam dan hari ini adalah hari ini. Okey, seterusnya, masa tua tidak akan kembali muda. Okey, contohnya di usia sekarang, ada yang dah berumur 35 tahun, kan, 40 tahun, 60 tahun, kan. Okey, dah berusia 60 tahun, dia tak akan jadi 20 tahun. Tidak akan jadi 20 tahun, tidak akan kembali. Dan seterusnya, mereka yang pergi juga tidak akan kembali. Jadi kita kena hargai masa lah. Tidak akan kembali. Seterusnya, kita akan belajar menguruskan masa dan berdisiplin untuk menjaga masa ni. Kita kena belajar mengurus, belajar berdisiplin, supaya masa ini akan menjadi sesuatu yang bermakna lah buat kita. Okey, yang pertama, belajar urus masa. Yang pertama, buat jadual persendirian ataupun berkumpulan. Kita buat jadual. Kita boleh belajar cara membuat jadual. Banyak daripada nota-nota cikgu-cikgu yang terdahulu, kan. Banyak daripada Google, banyak daripada guru-guru kaunseling bagi, kan. Macam mana nak buat jadual persendirian ataupun berkumpulan. Sekiranya kita tidak tahu macam mana dia nak buat jadual, kita boleh tanya cikgu-cikgu
Cikgu biasanya guru kaunseling dia akan pakar dalam bahagian ini dan dia akan buat. Dia akan bagi tahu, dia akan berbincang dengan kamu. Jadual yang terbaik untuk diri ataupun secara berkumpulan. Untuk diri ni contohnya kita nak belajar kat rumah seorang-seorang. Apa jadual yang perlu ada? Untuk berkumpulan ni untuk belajar secara bersama dengan kawan-kawan ataupun di suatu tempat lah yang kita tetapkan secara berkumpulan. Okay, yang kedua caranya ialah disiplinkan diri dengan masa yang ditetapkan. Disiplin. Bila kita nak urus masa, kena disiplin lah. Kita dah tetapkan jam 10 pagi hingga 11 pagi. Ulang kaji mata pelajaran contoh. Bila dah jam 11, kita tutup segala yang tak perlu. Waktu itu mungkin kita tengah main handset, kita tengah baca komik, kita tengah melayan adik main. Jadi bila dah sampai pukul 11, tutup. Dan kita buat apa yang sepatutnya ikut jadual tersebut. Okey. Tidak mengambil mudah dengan pembaziran masa. Okey. Jika kita terlepas masa, contohlah kita dalam satu perjalanan pulang ke kampung, kan ziarah nenek datuk ke kampung. Jadi waktu kita sepatutnya hari tu seperti tadi jugalah pukul 11 kita ulang kaji mata pelajaran sejarah, kan. Jadi terlepas, tak dan sebab masa tu dalam kereta, kan, tak sempat nak baca dan sebagainya. Jadi kita kena muhasabah diri. Kita jangan ambil mudah. Tak apalah, dah berlalu, kan. Kita kena muhasabah diri, fikir. Aku mesti buat sesuatu. Ganti semula masa yang telah hilang itu dengan masa yang akan datang. Ulang kaji lagi sekali. Macam tu. Okey. Seterusnya, selalu muhasabah diri bila ada masa terluang. Selalu muhasabah diri bila ada masa terluang. Bila kita duduk berehat, kan, tiada orang masa tu, kan. Biasa di rumah, petang-petang ayah pergi kebun, mak masak, kan. Kita tengah jaga adik, kan. Adik pula tidur, kan. Buku semua dah baca, yang dah ada kat orang kata ikut jadual dah siap dah baca buku. Jadi masa terluang tu kita tak perlulah berangan-angan. Depan TV boleh tengok, kan. Tapi jangan berangan-angan, buat benda-benda tak sepatutnya, kan. Jadi masa itu, masa rehat tadi, tak kisahlah pagi, tengah hari, petang, malam ke, siang ke. Bila kita biasa muhasabah diri ni bila tiada orang ganggu lah. Kita duduk di suatu sudut dalam bilik, kan. Kita duduk diam-diam. Muhasabah diri ni maksudnya kita kenang semula apa yang kita telah lakukan. Apa yang telah kita lakukan itu memberi manfaat ataupun tidak. Contoh kita dalam hari ni habiskan masa gitu saja, kan. Hari semalam pun sama. Dah seminggu kita tak buka buku untuk membaca contoh. Jadi kita muhasabah diri, kenapa ya? Apa masalah jadi ni? Kita tak boleh jadi macam tu, kita fikir, kan. Aku tak boleh buat macam ni. Aku mesti ada matlamat hidup supaya nanti bila aku dah dewasa, di usia aku dah 20 tahun, aku dah boleh cipta satu kejayaan. Macam tu. Okey, cuba kita tengok pula tempoh masa dalam sehari. Berapa lama kita ada dalam sehari? Okey, sehari kita semua tahu. Anak-anak semua tahu, kan. Ibu bapa di luar sana, pendengar semua tahu. Masa sehari ada 24 jam. Okey, 24 jam ni merangkumi 1440 minit. Dan jika dikira dalam saat, 86,400 saat. Satu jangka masa yang agak panjang. Jika dikira saat, memakan jumlah sehingga 86,400 saat. Jika kita bilang, kita boleh dapat agak saat tu setiap detik. Banyak masa tu. Okay, kita tengok pula kebaikan menguruskan masa dengan bijak. Okay. Jika kita dapat menguruskan masa dengan bijak, ia beri banyak kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain, persekitaran kita, dan banyak perkara yang beri bagusnya kita.
Okey, yang pertama adalah dapat menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Contohlah, sekarang ni anak-anak bercuti. Okey, bila bersekolah, dia ada tempoh kita belajar kan, dari pagi sampai tengah hari, petang, pergi tuition dan sebagainya. Okey, sekiranya kita ada tugasan. Kita dah setting masa buat jadual tugasan, kita buat dalam pukul 4 hingga pukul 5. Contoh, pukul 4 hingga pukul 5. Sebelum kita pergi redah, kita akan buat tugasan. Okey. Jadi jika kita dah buat jadual, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, buat jadual, kita disiplinkan diri kita untuk ikut jadual tu, maka kita akan buat pukul 3 atau pukul 4 yang kita tetapkan, kita akan buat tugasan tu. Dan kita akan siapkan. Bila kita dapat siapkan tugasan tu, maka kita akan tenang. Itulah kebaikan dia. Okey, yang kedua, dapat mendisiplinkan diri dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dan bagi manfaat ataupun kebaikan. Bila kita dapat urus masa dengan baik, cara yang telah dibincang tadi kan, kita buat jadual. Jadi aktiviti yang kita lakukan pun ada faedah, bagi kebaikan juga pada kita. Kita taklah buat benda yang tak senonoh kan, buat benda-benda yang membuang masa sia-sia, ya. Okey, kita tengok pula apa kaitannya masa dengan mata pedang. Masa itu boleh menghapuskan nafas kita, dengan kata lain mematikan kita jika kita sengaja tidak menghiraukan adanya masa. Seolah-olah masa berlalu begitu saja. Kaitan dengan mata pedang, seolah-olah masa itu boleh membunuh. Macam tu. Jadi masa ni betapa hebatnya masa. Jadi sebab itulah cikgu kaitkan dia dengan mata pedang. Ada jugalah dulu pepatah pernah cikgu baca dulu, tapi cikgu kena cari balik lah dia punya ringkasan cerita, tapi ada kaitan dengan apa yang cikgu ceritakan tadi. Okay, awas, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Okey, jadi Allah telah bersumpah demi masa. Jadi masa ini sangat penting, sangat memberi manfaat, sangat penting, very important masa ini. Jadi awasilah masa, gunakanlah masa ini dengan sebaik-baik faedah, dengan sebaik-baik perkara, agar ianya tidak dibazirkan dengan sia-sia. Okey, sebagai rumusannya, daripada apa yang telah cikgu ceritakan dari awal sampailah sekarang, dirumuskan bahawa memang masa ini memberi banyak manfaat, kepada setiap orang. Bukan seorang tapi banyak orang. Semua orang dapat manfaat sekiranya masa yang digunakan itu digunakan dengan baik. Dia buat jadual, dia ikut disiplin. Jadi masa yang ada ini akan memberi manfaat pada dia. Jadi cikgu doakan anak-anak di luar sana dapat memberi komitmen yang lebih baik selepas ini, urus masa dengan sebaiknya. Kerana bila kita menguruskan masa, jadi kehidupan kita akan menjadi lebih indah, lebih sempurna, lebih menarik, lebih memberi matlamat yang tepat. Okey, insya-Allah itulah saja perkongsian cikgu dalam video pendek cikgu pada kali ini. Dan nantikanlah perkongsian cikgu untuk sesi yang seterusnya. InsyaAllah jumpa lagi.